Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, untuk tajuk kali ini kita akan membincangkan penghayatan budaya ilmu dan pendidikan. Bab yang ke-7, minggu yang ke-9 untuk CPU 152. Baik, kita mulakan ya. Dalam pelajaran kali ini, pelajar diharapkan dapat menghuraikan apakah pengertian dan objektif ilmu, sumber dan pembahagian ilmu, serta di hujung bab kita akan membincangkan apakah konsep sains sebagai ilmu. Okey. Kita pergi kepada subtopik yang pertama, pengertian ilmu. Perkataan ilmu berasal daripada kalimah Arab, daripada kombinasi huruf Ain, Lam dan juga Mim yang bermaksud mengetahui. Dalam mendefinisikan sesuatu perkara ataupun sesuatu objek, ada dua kaedah pendefinisian yang ulama-ulama kita guna. Yang pertama ialah kaedah had. Had itu ialah kaedah memberikan pembatasan. Sebagai contoh, kalau kita kata apakah definisi manusia? Manusia ialah haiwan yang berfikir. Jadi elemen berfikir itulah yang membezakan manusia dengan haiwan-haiwan yang lain. Jadi dalam kaedah had ini ulama mencari apakah ciri-ciri yang membezakan perkara yang nak didefinisikan tu dengan elemen-elemen yang lain. Kaedah yang kedua ialah kaedah rasam. Kaedah rasam ni ialah untuk kita memberikan ciri-ciri perkara yang hendak didefinisikan. Jadi banyak pandangan ulama apabila dikatakan apa definisi ilmu ni, banyak pandangan. Ada yang mengatakan ilmu ini boleh didefinisikan tapi sukar sebab ilmu ini bersifat rohaniah, dia bukannya objek. Apa beza pensel dengan pen, kita boleh mendefinisikan. Tapi disebabkan ilmu itu sifatnya ialah abstrak, sifatnya rohaniah, maka ramai ulama menggunakan kaedah yang kedua, iaitu dengan memberikan ciri kepada ilmu itu berbanding dengan memberikan pembatasan kepada ilmu, sebab ilmu memang tidak ada batas. Ilmu sangat terbuka, sangat luas. Jadi kaedah yang digunakan oleh para ulama untuk mendefinisikan ilmu adalah dengan menggunakan kaedah yang kedua, iaitu kaedah rasam, kaedah memberikan ciri. Okey, kita tengok apa yang ulama-ulama nyatakan tentang definisi ilmu, pengertian ilmu. Banyak tokoh-tokoh yang memberikan pandangan mereka tentang definisi ilmu. Jadi dekat sini kita ambil dalam 2-3 orang. Antaranya ialah Imam Al-Ghazali rahimahullah yang mendefinisikan ilmu sebagai hakikat semua benda. Sebagai contoh, apabila kita lihat dunia kan, kita lihat globe ini, apa hakikat bumi? Jadi banyak kajian yang sebagai contoh, bumi ni ada yang kata mendatar, ada yang kata bulat. Adakah bumi ini statik? Adakah bumi ini beredar pada orbit dia? Maka orang yang ada ilmu tentang bumi ialah orang yang mengetahui hakikat bumi ni, bagaimana keadaan sebenar bumi. Itu sebagai contoh. Yang keduanya ialah Ibn Khaldun. Tokoh kita yang kedua ialah Ibn Khaldun. Beliau mendefinisikan ilmu sebagai sesuatu yang dapat dipelajari oleh manusia dengan menggunakan alat-alat tertentu, iaitu dengan menggunakan akal, dengan menggunakan panca indera, dengan memikirkan pengalaman dan juga dengan memikirkan wahyu yang diberi oleh Tuhan. Jadi sesuatu yang dapat dipelajari oleh manusia, itulah ilmu. Yang ketiganya ialah Syekh Qadir Al-Qadi Abdul Jabbar. Beliau mendefinisikan ilmu sebagai sesuatu kepercayaan yang memuaskan jiwa. Kalau kepercayaan itu semata-mata percaya, tetapi ada rasa syak, ada rasa ragu, jiwa rasa macam ada question dekat situ, itu bukan ilmu. Ilmu ialah sesuatu kepercayaan yang apabila kita percaya itu, jiwa kita tenang dalam kepercayaan itu. Kenapa tenang? Sebab perkara yang dipercayai itulah sebenarnya. Okay, kita ambil contoh kan, kalau macam doktor melihat X-ray, mereka lah orang yang berilmu untuk melihat X-ray. Apa hakikat X-ray yang dipaparkan kepada mereka? Berbanding dengan orang yang tidak belajar dalam ilmu perubatan, contohnya ilmu X-ray lah, ilmu nak baca X-ray,
Mungkin apa yang kita nampak tu ialah sekadar tulang, tetapi kalau doktor ada ilmu maka dia tahu hakikat apa yang sebenarnya pada tulang-tulang manusia tu. Adakah tulang itu bermasalah, ada organ-organ yang tercedera. Jadi orang yang berilmu dia tahu hakikat perkara tu. Dan dia mempercayai sesuatu tu, kalau dia kata dah ada tumor ke, ada kecederaan dalaman kat tulang ke, keyakinan dia tu ialah keyakinan yang tepat dengan perkara yang sebenar. Contoh yang ketiga saya bawa kat sini tentang pelagi. Waktu kecil-kecil dulu, ibu ayah kita cakap jangan tunjuk tangan kita tu dekat pelangi. Kerana dekat pelangi tu ada naga. Naga tu akan gigit tangan kita, maka jari kita ni akan kodong. Jadi itu ialah satu kepercayaan. Tapi kepercayaan tu tepat tak dengan realiti yang sebenarnya. Jadi apabila kita ada ilmu, kita belajar pelangi ni bukanlah ada kisah-kisah di sebalik pelangi itu, melainkan dia ialah tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah tunjukkan dalam prinsip sains yang dalam topik pembiasan cahaya. Jadi itulah maksudnya ilmu. Okey, kita tengok sikit apa yang dikatakan ilmu oleh Barat. Barat merujuk ilmu sebagai perkataan knowledge ataupun sains. Bagi Barat, perkara yang dianggap ilmu itu ialah perkara fakta yang boleh dicerap oleh panca indera dan dia bersifat empiris. Bersifat empiris ni maksudnya boleh dieksperimenkan, boleh dibuat uji kaji. Itu maksud empirical ataupun empiris. Jadi apa implikasinya bila Barat menetapkan ilmu ini terhad kepada perkara yang boleh dicerap oleh panca indera? Apa implikasi dia? Implikasi dia ialah perkara-perkara ataupun bidang-bidang ilmu yang di luar cerapan deria, yang deria tak boleh nak cerap, dikategorikan sebagai sesuatu yang bukan ilmu. Kalaupun perkara itu wujud, perkara itu ialah sekadar sentimen, perasaan ataupun emosi saja. Dan lazimnya dalam perkara yang kita nyatakan ini, perkara kerohanian, keagamaan inilah yang tidak boleh dicerap oleh panca indera. Sebagai contohnya keyakinan wujudnya Tuhan, keyakinan adanya malaikat, keyakinan adanya hari kiamat, adanya soal jawab dekat dalam kubur. Itu ialah perkara-perkara keyakinan dalam agama yang panca indera untuk peringkat sekarang ni tak dapat nak cerap. Maka disebabkan itu, dalam kerangka ilmu Barat, perkara-perkara yang bersifat kerohanian, keagamaan, ketuhanan ini dikeluarkan daripada kerangka ilmu. Walaupun begitu, disebabkan fitrah manusia nak tahu tentang erti kewujudan, tentang kebergantungan kepada Tuhan. Jadi dalam proses orang-orang Barat ini nak mengetahui perkara-perkara itu, mereka hanya menggunakan dua kaedah saja, iaitu kaedah rationalism dan juga empiricism. Itulah yang menyebabkan Barat ini kita kata tak dapat perkara yang sebenarnya sebab tidak dipandu oleh wahyu. Okay, kita tengok sikit perbatasan ataupun penghadan ilmu yang semakin kecil oleh Barat. Kita tengok video ni. People talk glibly about science. What is science? People coming out of a university with a master's degree or a PhD, you take them into the field and they literally don't believe anything unless there's a peer-reviewed paper. The only thing they accept. And you say to them, but let's observe, let's think, let's discuss. They don't do it. It's just, is it in a peer-reviewed paper or not? That's their view of science. I think it's pathetic. Gone into universities as bright young people, they come out of them brain dead, not even knowing what science means. They think it means peer-reviewed papers, etc. No, that's academia. And if a paper is peer-reviewed, it means everybody thought the same, therefore they approved it. An unintended consequence is that when new knowledge emerges, new scientific insights, they can never, ever be peer-reviewed. So we're blocking all new advances in science that are big advances. If you look at the breakthroughs in science, almost always they don't come from the center of that profession. They come from the fringe. The finest candle makers in the world couldn't even think of electric lights. They don't come from within. They often come from outside the breaks. We're going to kill ourselves because of stupidity.
Okey, apa yang dinyatakan oleh Pak Cik tadi tu ataupun Atuk tadi tu ialah tentang um, semakin kecilnya semakin kecilnya kefahaman orang-orang yang dalam bidang sains ini tentang maksud sains. Jadi di awal tadi kita dah nyatakan sains ini orang barat dah kecilkan kepada perkara yang boleh difikirkan oleh akal, iaitu rationalism dan juga empiricism, perkara yang boleh dicerapkan oleh deria. Namun semakin lama mendalam perjalanan keilmuan dalam bidang sains ini, sains dah semakin terbatas kepada apa sahaja artikel yang dikeluarkan dekat jurnal-jurnal di peringkat dunia akademia. Jadi itulah beza antara sains dengan akademia. Jadi apa sahaja yang diterbitkan dalam artikel itulah dianggap sebagai benar, yang boleh dipercayai, yang dianggap sebagai valid. Jadi semakin kecil lagi perbatasannya, apa yang dikatakan sains, apa yang dikatakan sah untuk diterima sebagai benar dan ilmu. Okay, itu masalah dunia akademia dan juga masalah tentang barat lah yang melihat ilmu itu sangat kecil, sangat terhad. People talk. Jadi kita nak tengok perincian konsep ilmu oleh dua orang tokoh ni, dan dua tokoh ini kita ambil daripada rantau kita, iaitu rantau Nusantara. Yang pertama sekali ialah Prof. Syed Muhammad Naqib Al-Atas dan juga yang kedua ialah Syekh Daud Al-Fatani. Kedua-dua ini sangat prominent. Banyak lagi tokoh-tokoh yang lain, tapi untuk untuk perbincangan kita kali ini kita ambil dua tokoh ni. Kita lihat tokoh yang pertama iaitu tokoh Prof. Al-Atas. Apa yang Prof. Al-Atas ini nyatakan tentang maksud ilmu. Jadi knowledge is defined as recognition of the proper places of things in the order of creation such that it leads to recognition of the proper place of God in the order of being and existence. Ada saya kala-kalakan kat situ untuk kita extract kata-kata kunci dalam definisi yang diberikan. Jadi apa maksud ilmu? Ilmu tu ialah satu pengenalan sesuatu perkara pada tempat yang sesuai dan benar. Jadi orang yang berilmu, dia mengenali perkara yang macam ni. Orang yang berilmu, dia mengenali sesuatu perkara itu sesuai pada kedudukan dia yang sebenar dalam aturan penciptaan ni. Jadi kalau kita kenal agung kita, contohnya kan, kita kenal agung kita, walaupun agung kita tu keluar beli goreng pisang dengan pakaian biasa, dengan pakaian macam rakyat biasa, disebabkan pengenalan kita kepada agung, kita takkan panggil agung tu dengan pakcik ataupun encik, kita akan panggil tuanku, sebab kita ada ilmu bahawa agung itulah ketua negara Malaysia. Jadi kalau orang yang tidak ada ilmu tentang tentang siapa agung Malaysia ni, mungkin dia nampak agung pakai pakaian macam rakyat biasa, dia akan panggil pakcik, dia akan buat tak heran saja. Tapi siapa yang kenal, dia akan dikenal kedudukan agung itu, maka tentu sahaja dia akan berperilaku sesuai dengan apa yang dia kenal itu. Jadi pengenalan sesuatu perkara pada tempat yang sesuai dalam aturan penciptaan. Maksudnya Allah Ta'ala ni, dia menciptakan semua makhluk, dia ada aturan-aturan dia. Malam macam mana, siang macam mana, apa peraturannya, apa martabat-martabatnya antara mak dan anak, apa martabatnya antara contohnya kita kata tanah liat dengan tanah gambut. Semuanya ada kedudukan yang tepat Allah jadikan alam ini. Jadi orang yang berilmu, dia mengenali perkara itu dalam kedudukan perkara itu secara tepat. Yang mana apabila dia mengenali perkara-perkara ini, dia akan membawa dia kepada pengenalan kepada Tuhan. Kenapa mengenali perkara ini akan membawa kepada pengenalan kepada Tuhan? Sebab semua perkara yang manusia boleh bincangkan dan nak bincangkan, semua perkara itu ialah bersifat makhluk, perkara yang diciptakan oleh Allah. Jadi apa sahaja perkara, nak bincang pasal ilmu kimia, nak bincang pasal ilmu elektrik ke, nak bincang pasal ilmu bisnes ke, ataupun nak bincang apa sahaja ilmu lah, semua perkara-perkara yang dibincangkan itu objeknya merupakan makhluk diciptakan Allah. Jadi perbincangan dalam bidang-bidang ilmu yang ada kat dunia ni, semuanya boleh berpotensi menyebabkan kita semakin kenal Allah, semakin faham sifat-sifat Allah dan kekuasaan Allah. Jadi orang yang berilmu maksudnya apa? Dia tahu kedudukan sesuatu perkara, dan apa yang dia tahu itu, apa yang dia kenal itu akan menyebabkan dia terhubung kepada Allah. Dia boleh mengenali Allah
yang sebenar, kedudukan Tuhan yang sebenar dalam aturan kewujudan dan kehidupan. Okey, contoh yang kedua, gambar kita salam ibu ayah kita cium tangan, kita hormat mak ayah kita. Dan ada adab-adabnya kita nak bercakap dengan mak ayah kita. Kalau kita bercakap dengan kawan, dengan adik-beradik, dengan siapa lagi? Dengan orang yang kita tak kenal contohnya kan. Takkan sama cara cakap kita dengan mak ayah. Dengan mak ayah kita tak cakap aku engkau. Dengan mak ayah kita tak boleh tinggi suara, tak boleh cakap pun. Sebab apa tu? Sebab kedudukan mak ayah yang Allah Ta'ala letakkan mak ayah macam tu walaupun mak ayah tu seorang yang bukan Islam. Jadi dalam kehidupan kita ni Allah Ta'ala dah tetapkan dah kedudukan itu, martabat-martabat. Kadang-kadang martabat itu diletakkan sebagai untuk menjalin hubungan kekeluargaan, contohnya hubungan ibu ayah dan juga anak. Ada keadaannya kedudukan itu, martabat itu bergantung kepada kekuasaan. Sebagai contoh, kekuasaan raja ke atas rakyat, kekuasaan ketua ke atas anak buah. Namun begitu, walaupun ada martabat-martabat itu, Allah Ta'ala menyatakan sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu ialah orang yang bertakwa. Okey, jadi berbalik kepada pengertian ilmu tadi itu, ilmu itu ialah satu pengenalan tentang sesuatu perkara pada kedudukan dia yang sesuai. Yang mana pengenalan ini boleh membawa orang yang mengenali itu tadi kepada mengenali Allah. Okey. Definisi yang agak popular juga dihuraikan oleh Prof. Al-Atas ialah ketibaan makna kepada diri atau ketibaan diri kepada makna. Okey, ada dua perkara kat situ walaupun macam dia punya kata tu sama, makna, diri dan juga ketibaan. Makna, diri dan ketibaan kan. Tapi ada dua proses dekat sini. Jadi ilmu itu ialah apabila, kita ambil yang pertama, apabila berlakunya ketibaan makna ataupun hakikat kepada manusia. Daripada siapa tu? Siapa yang menyampaikan sehingga makna itu tiba? Allah. Jadi dalam erti yang pertama ni, iaitu ketibaan makna kepada diri ataupun istilahnya ialah husul, dia merujuk kepada keadaan Allah sebagai sumber ilmu menyampaikan makna tersebut kepada manusia. Manusia yang Allah pilih, manusia yang Allah suka. Jadi pada peringkat ini manusia tidak ada usaha apa-apa, dia hanya menerima sahaja ilmu pemberian Tuhan. Itu maksudnya dia dinamakan sebagai husul. Ini ialah ilmu. Jadi sebagai contohnya para nabi dia tidak ada usaha untuk mendapatkan wahyu. Wahyu itu diberi oleh Allah. Sama juga dalam konteks orang yang berbakat, orang yang genius, orang yang genius lah, sama ada macam genius dari segi matematik ke, kira cepat ke, ataupun genius dalam bermain alat muzik ke. Itu semua anugerah-anugerah yang diberi oleh Allah kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Ini yang pertama. Yang kedua ialah proses ketibaan diri kepada makna. Ini proses daripada bawah ke atas, iaitu apa? Wusul. Ini banyak berlaku dalam proses orang yang mencari ilmu, orang yang mengkaji, orang yang menuntut ilmu lah, pelajar. Jadi pelajar ini, manusia sebagai pelajar, dia melakukan usaha sehingga dia sampai kepada hakikat dan juga makna yang sebenar. Jadi ini merupakan proses daripada bawah ke atas yang memerlukan penuntut ilmu itu bersedia bukan sahaja dari segi fizikal, tapi bersedia dari segi kejiwaan untuk mencapai makna yang sebenar. Namun begitu apabila kita cakap tentang makna dan hakikat, dia berlapis-lapis. Ada setengah orang membuka kat dia banyak kan, dia dapat faham satu perkara tu dengan dalam sekali. Ada setengah orang dia dapat discover ataupun dia dapat singkap pengetahuan tu, pengenalan tu sedikit-sedikit. Jadi dalam proses mencapai ilmu, kan kita nak mencari ilmu, malah manusia dituntut untuk mencari ilmu. Dalam mencapai ilmu ni kita nak faham bahawa dia merupakan proses perjalanan jiwa kepada makna, perjalanan diri kepada makna. Dia memerlukan kita berjalan, kita mencari. Sebab kebanyakannya kita kat sini kena usaha untuk mendapat ilmu. Yang kedua, tahap penerimaan makna adalah berbeza-beza mengikut darjat individu itu di sisi Tuhan selaku pemberi ilmu. Sebagai contoh, kalau kita masuk kelas dengan satu guru, contohnya, guru tu dah bagi 100% dah kepada pelajar dia.
penerangan, penghuraian, siap siap buat slide lagi, bawa contoh-contoh lagi, buat eksperimen depan mata lagi supaya pelajar-pelajar faham. Selepas habis kuliah tu, katakanlah 15 orang dalam bilik kuliah tu, 15 orang itu dia tahap penghayatan, tahap penerimaan, tahap perfahaman itu berbeza-beza ikut banyak mana Allah nak bagi dan ikut banyak mana jiwa pelajar-pelajar itu untuk bersedia menerima. Ada yang keluar bilik kuliah dengan 80%, ada yang keluar dengan 70%, ada yang keluar dengan 90%, ada yang keluar dengan 150%. Sebab dia lebih faham lagi, dia dapat satu perkara yang lebih dalam lagi daripada guru dia. Jadi itu ialah perkara-perkara berdasarkan apa yang Allah nak beri kepada hamba-hamba dia yang menuntut ilmu. Jadi disebabkan itulah ulama-ulama sangat menekankan soal adab, sangat menekankan soal pembersihan jiwa dalam menuntut ilmu. Sebab keadaan jiwa itulah yang akan menentukan sebanyak mana yang Allah nak bagi. Maksudnya kita harus mempersiapkan bekas untuk menerima ilmu, dan ilmu tu cahaya. Kalau bekas tu kotor, maka bekas itu perlu dibersihkan dulu supaya ilmu yang sifatnya cahaya, ilmu yang sifatnya mulia boleh masuk dalam bekas kita. Sebab tu ulama-ulama menekankan proses kerohanian, proses spiritual, persiapan rohaniah dulu sebelum menuntut ilmu. Yang keempat ialah apa sahaja ilmu yang sedang dicari, yang sedang difikirkan, yang sedang dikaji oleh manusia, semuanya berpotensi untuk membawa manusia kepada Allah. Sebab semua ilmu pun milik Allah, semua objek yang dikaji dalam bidang ilmu pun ialah makhluk Allah yang boleh membawa pertalian, penghubungan kita dengan Allah. Dan yang kelima ialah apa maksudnya makna, kan? Kita kata ketibaan makna ataupun ketibaan makna kepada diri, kita kata. Jadi maksud makna tu apa? Makna tu ialah sesuatu yang menghubungkan manusia dengan Allah. Sebab kalau kita kata makna tu ialah hakikat, iaitu kebenaran, al-haq, maka Allah lah yang paling benar. Sebab nama Allah pun salah satunya ialah al-haq, yang maha benar. Jadi dalam kita mencari makna tu ialah kita sebenarnya nak mencari pertalian, perhubungan dengan Allah yang maha benar. Okey, itu tentang pendefinisian ilmu yang dihuraikan oleh Prof. Al-Atas. Kita tengok pula apa yang Syekh Daud Al-Fabrani nyatakan tentang pengertian ilmu. Okay, menurut beliau, ilmu ialah jazam yang muwafakat bagi hak dengan dalil. Ini merupakan terjemahan daripada kalimah Arab lah, daripada frasa Arab. Jadi, dalam penjelasan beliau menyatakan bahawa mendapat ilmu itu ialah maksudnya mencapai sesuatu yang tepat, yang betul dengan hakikat dia yang sebenar. Jadi ada tiga ciri yang mensifatkan seseorang itu dia dapat ilmu atau tidak. Yang pertama sekali ialah yakin, tepat dan juga dalil. Kita tengok kepada yakin. Orang yang mendapat ilmu ialah orang yang yakin. Orang yang dia yakin betul. Dan yakin itu ada tiga tahap. Ilmu yakin, ainul yakin dan haqqul yakin. Ilmu yakin ini ialah keyakinan kita berdasarkan ilmu, berdasarkan teori yang kita belajar. Maksudnya sebagai contoh, kita dah ada ilmu dah dekat sini bahawa Kaabah tu sifat dia macam kubus, kita kata 4 segi, dan dia kain yang tutup Kaabah tu warna hitam. Dekat Kaabah ada Hajarul Aswad. Pada orang-orang yang pergi ke Mekah, orang yang pergi ke Kaabah ni, orang Islam akan tawaf Kaabah tu. Jadi kita ada ilmu yakin bahawa Kaabah tu wujud. Okay, apabila berlaku secara langsung jemaah haji lah contohnya kan dekat Mekah, dapat secara langsung kita kat Malaysia ni, kita melihat keadaan Kaabah itu, maka keyakinan itu lebih lagi, keyakinan wujudnya Kaabah itu dekat Masjidil Haram lebih lagi, sebab mata kita dah tengok dah keadaan Kaabah itu dekat Masjidil Haram melalui apa? Television contohnya kan, melalui secara langsung dekat internet dan sebagainya. Namun begitu, keyakinan akan bertambah lagi, dari yakin bertambah yakin apabila kita berada depan mata dekat Kaabah tu. Kita dapat pergi insya-Allah dekat Kaabah, tunaikan umrah, tunaikan haji, dan kita lihat sendiri Kaabah tu, maka keyakinan kita kepada wujudnya Kaabah, kepada ialah ada perasaan emosi-emosi lah kan, bila kita tengok Kaabah ni kita rasa terharu, kita rasa macam kebesaran Allah, kita rasa benarnya ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka dia bertambah lagi sehingga keyakinan itu mencapai kepada haqqul yakin. Jadi itu yang pertama, yakin. Dari yakin bertambah yakin. Okay. Ciri yang kedua ialah dia tak boleh yakin saja, dia mesti tepat dengan perkara yang sebenar. Kalau ada seorang makcik lah cakap dekat kita bahawa Kaabah itu berwarna hijau ataupun Kaabah itu berwarna merah,
dengan penuh yakin dia cakap macam tu, maka dia belum lagi bersifat ilmu. Sebab kita pun tahu mana ada Kaabah warna merah. Kaabah ni ditutup dengan kain warna hitam. Jadi untuk mendapat ilmu, dia bukan sekadar yakin, dia mesti yakin perkara yang tepat, perkara yang betul. Tak boleh perkara yang salah. Itu maksudnya tepat. Keyakinan yang kuat lagi teguh tentang sesuatu perkara tetap tidak dianggap sebagai ilmu kalau dia tidak tepat dengan hakikat perkara tersebut. Begitu samalah macam yang sebagai contoh kan, orang dari dalam bab ketuhanan contohnya, kita katalah orang Kristian pun meyakini kepada Allah kan. Orang Kristian pun meyakini Allah. Dia pun yakin bahawa Tuhan ni ialah Allah. Tetapi kalau keyakinan dia tentang Allah itu tidak tepat, iaitu apa? Mereka faham tentang konsep Trinity, maka belum lagi ada ilmu. Harus dijelaskan lagi konsep Allah, sifat Allah kepada mereka supaya mereka benar-benar faham konsep Tuhan yang sebenar. Macam tu. Okay, dan yang ketiga, apa perkara yang kita yakini sebagai tepat itu harus boleh dibuktikan, harus boleh diberikan hujah, boleh diberikan justifikasi. Kenapa kita yakin macam tu? Kenapa kita yakin Allah Tuhan? Kenapa kita yakin Kaabah tu tempat manusia yang datang pergi haji dan umrah untuk bertawaf? Jadi semua ini boleh dibuktikan sama ada dengan memberikan dalil akli, dengan memberikan bukti, dengan memberikan hujah daripada Quran dan Sunnah. Jadi sekali lagi, Syekh Darul Al-Fatani ini menekankan ilmu ini mesti bersifat yakin, mencapai sesuatu perkara yang yakin dan perkara yang diyakini itu tepat dengan perkara yang sebenarnya dan perkara yang diyakini itu boleh dibuktikan. Okey. Disebabkan itulah kalau kita tengok dalam bab ilmu ni, Allah pun suruh Nabi SAW untuk mohon doa Rabbi zidni ilma. Sebab ilmu ini akan membawa kita kepada cahaya, membawa kita kepada kebenaran, membawa kita kepada hikmah. Okey, habis tentang subtopik yang pertama, kita nak pergi kepada subtopik yang kedua, objektif ilmu. Okey, objektif ilmu ni kita boleh listkan banyak perkara, tetapi sekarang ini orang nampak kenapa nak kena pergi sekolah, kenapa nak kena pergi belajar, sambung belajar pengajian ni, semuanya orang nampak sebab nak kerja bagus. Tapi sebenarnya dari sudut Islam, kita menuntut ilmu ini sebab nak memenuhi tujuan penciptaan. Dekat dunia ini kita ada misi kita, iaitu sebagai hamba. Dinyatakan dalam ayat Quran ni kan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan manusia dan jin dan manusia melainkan untuk menyembah aku. Jadi kita ada misi kehambaan, misi pengabdian, itu yang pertama. Yang kedua ialah ayat tentang Allah nak jadikan manusia ni sebagai khalifah. Jadi yang kedua kita ada misi khalifah, misi sebagai khalifah. Jadi sama ada nak melaksanakan tugas pengabdian, tugas kehambaan dan juga tugas kekhalifahan, kita harus ada ilmu. Jadi itu yang sebenarnya tujuan utama menuntut ilmu dalam Islam. Antaranya ialah untuk mengenali Allah. Ini dalam fungsi kehambaan, mengelokkan adab kepada Allah, mengelokkan adab kepada diri sendiri dan juga kepada alam, mencapai kebenaran, membangunkan masyarakat dengan prinsip Islam. Inilah objektif ilmu yang utama. Yang harus menjadi satu motivasi, satu inspirasi untuk kita terus menuntut ilmu sehinggalah akhir hayat kita. Ada pun perkara-perkara tentang bidang yang kita pilih, contohnya nak jadi engineer, nak jadi businesswoman, businessman dan sebagainya, itu merujuk kepada apa tu? Merujuk kepada peranan kita dalam masyarakat, merujuk kepada tanggungjawab kita nanti bila dah berkeluarga, nak menyumbang bakti kepada anak bangsa. Itu tak salah, tetapi bukan maksudnya kita menuntut ilmu hanya semata-mata disempitkan untuk kerja, dapat gaji, kerja bagus dan sebagainya. Kita harus ada tujuan-tujuan yang lebih mulia, lebih tinggi daripada sekadar itu sahaja. Okey, jadi kesimpulan ataupun kita nak kata ringkaskan dalam bab objektif ilmu ini ialah menuntut ilmu itu adalah untuk menunaikan tujuan penciptaan kita kat dunia ni. Sebab apabila berakhirnya dunia ini, kita ada alam yang kita kena soal jawab dengan Allah. Dan kehidupan di alam selepas alam dunia ni ialah kehidupan yang selama-lamanya. Dan kehidupan di alam yang sebelah sana tu, di alam akhirat itu sangat bergantung kepada apa yang kita lakukan di alam dunia. Jadi sebab tu kita tak boleh salah, kita tak boleh ada kepercayaan yang salah. Jadi sebab itulah kita kena ada ilmu, wajib kita mencari ilmu supaya apa yang kita lakukan dekat dunia ini tidak memberi kesan yang mudarat dalam kehidupan kita dekat akhirat. Okey.
Learn good manners before seeking knowledge. Maksudnya adab terlebih dahulu sebelum kita menuntut ilmu. Itu menurut kata Imam Malik. Baik, kita pergi kepada subtopik yang ketiga. Subtopik yang ketiga ini berkisar tentang sumber ilmu dalam Islam. Sumber ilmu ataupun saluran ilmu dalam Islam ini ada tiga. Tiga yang utama. Yang pertama sekali ialah khabar sadiq. Khabar sadiq ni ialah maksudnya berita yang benar, khabar yang benar. Dari mana kita dapat khabar yang benar ni? Daripada Allah. Macam mana Allah Ta'ala memberi kita khabar yang benar itu? Daripada wahyu yang diberikan kepada utusannya, iaitu kepada para rasul. Dalam konteks kita ni umat Nabi Muhammad. Macam mana kita nak dapat ilmu? Kita merujuk kepada Nabi Muhammad SAW sebab Nabi Muhammad yang mendapat wahyu. Dan Nabi Muhammad ini ada tingkah laku, perbuatan, percakapan dia yang perlu kita jadikan contoh. Apa dia tu? Itulah yang kita namakan dia sebagai sunnah. Kenapa nak mencontohi Nabi? Sebab Nabi SAW, apa sahaja gerak-gerik baginda, apa yang dituturkan oleh baginda, semuanya bukan daripada hawa nafsu. Semuanya daripada panduan Allah. Jadi, dalam khabar yang benar ini, dua perkara yang paling penting untuk kita faham ialah kedudukan Nabi SAW itu sebagai guru kepada semua umat yang ada pada hari ini, sebab baginda lah yang menjadi pintu kepada untuk kita sampai kepada Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW ni daripada baginda lah kita dapat mengetahui kebenaran melalui wahyu, iaitu apa? Quran dan juga sunnah. Okey. Yang kedua dia sumber ilmu ialah akal manusia sendiri. Jadi akal manusia ni Allah berikan dia potensi untuk berfikir, untuk menyingkap kebenaran. Meskipun akal potensi dia sangat besar, sehingga dengan akal inilah Allah Ta'ala memberikan jawatan khalifah kepada manusia. Namun akal juga terbatas. Perkara-perkara yang bersifat rohaniah, yang akal berfikir tentang perkara ini tetapi tidak dapat dijawab secara tuntas kalau tidak ada petunjuk wahyu. Dan yang ketiga, manusia juga boleh mendapat ilmu dengan memanfaatkan panca indera yang Allah beri. Okey, kita tengok sedikit perincian tentang ketiga-tiga sumber ilmu. Kita lihat kepada perkara yang pertama, iaitu wahyu ataupun khabar yang benar tadi itu, iaitu yang terkandung dalam Quran dan juga sunnah. Jadi Al-Quran ni ialah kalam Allah, dia datang daripada Allah, dia merupakan mukjizat yang membuktikan kebenaran ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi kenapa penting untuk kita rujuk Quran, untuk kita baca Quran, untuk kita fahami Al-Quran, untuk kita mendapat ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang hakikat kewujudan, tentang Allah, tentang kehidupan manusia, apa tujuan datang dekat sini, bagaimana hubungan kita dengan makhluk yang di alam nyata, macam mana hubungan kita dengan makhluk di alam ghaib, sebagai contohnya dengan malaikat, dengan jin, apa yang harus kita jaga diri kita supaya kita tak termasuk dalam tipu daya syaitan. Perkara ini akal tak boleh fikir dan kita tak akan tahu kalau Nabi tak beritahu kita melalui wahyu. Jadi itulah yang ada dalam Al-Quran itu, sehingga dalam tiga-tiga sumber yang dinyatakan tadi, wahyulah sumber yang paling tinggi, yang paling sah sekali. Okey. Apa lagi pentingnya untuk kita tadabbur Quran, untuk kita tengok pengertian dan juga kita tadabbur Quran lah. Okey, yang keduanya ialah untuk mendapatkan pandangan alam yang sempurna, untuk kita meyakini perkara yang tepat. Sebab kalau zaman dulu sebagai contoh lah, kalau zaman dahulu orang jahiliah meyakini bahawa lepas mati habis cerita, tak ada apa-apa lagi. Tapi dengan adanya Al-Quran, dengan ada wahyu, kita dapat perkara yang tepat, iaitu selepas mati semua manusia ini akan dibangkitkan. Jadi banyak lagi lah maksudnya kepentingan Al-Quran ini untuk kita mendapat ilmu. Dan Al-Quran ini bukan saja membicarakan perkara-perkara yang bersifat keagamaan. Al-Quran juga mendorong manusia untuk mengkaji, untuk memandu kajian-kajian kita dalam bidang sains, dalam bidang yang memerlukan kajian empirikal. Dan Al-Quran ini suruh kita berfikir, jangan ikut saja apa amalan nenek moyang. Fikir, jangan taklid buta, jangan bersangka-sangka yang buruk tanpa asas. Jadi semua ini ialah panduan untuk panduan untuk manusia ini mencari ilmu. Itu yang ada dalam Al-Quran. Okey, baik Kita seterusnya. Yang kedua ialah sunnah. Sunnah datang daripada Nabi SAW. Apa sahaja yang dinyatakan dalam Al-Quran bersifat prinsip-prinsip umum.
Jadi bagaimana nak memperincikan prinsip umum itu, Rasulullah SAW lah yang akan menunjukkan cara. Jadi pada kehidupan Rasulullah, pada gerak-geri Rasulullah SAW juga ada ilmunya yang harus kita kaji, yang harus kita teladani. Jadi as-sunnah ini pun memberikan kita ilmu. Dan walaupun tadi kita nyatakan kan sunnah ni datang daripada Nabi SAW. Nabi itu manusia, tetapi manusia bukan manusia biasa. Nabi ni apa saja gerak-geri dia semua dalam panduan Allah. Bukan macam kita lah yang banyak ikut hawa nafsu. Okey, itu tentang sunnah. Kita pergi kepada yang seterusnya, sumber ilmu dalam Islam, iaitu akal. Akal ini kalau dia tidak berfungsi ataupun akal ini dia malas nak menjalankan kerja dia untuk berfikir, apa sahaja ilmu dalam wahyu pun tidak dapat dimanfaatkan oleh manusia. Jadi akal ini sangat penting untuk manusia manfaatkan. Jadi antara kelebihan akal ni ialah dia dapat melihat kebesaran Allah, dia dapat menilai berasaskan pengalaman, pemerhatian, penelitian yang mendalam. Tapi sekali lagi walaupun kita mengalami pengalaman kehidupan kita sehari-hari, tapi kalau tidak berfikir, kalau tidak mengamati, tidak ada tafakur dan proses berfikir itu, maka pengalaman itu akan berlalu macam air sungai sajalah, tak ada apa-apa manfaat ataupun ilmu yang boleh kita ambil. Okey. Dalam barat dalam golongan yang mengkaji ilmu dekat barat, ada satu golongan yang dinamakan sebagai golongan rationalism, yang menyatakan bahawa hanya sumber ilmu sahaja yang boleh dijadikan sumber yang sah untuk mendapatkan ilmu. Jadi kita orang Islam menghargai akal dan kita pun disuruh memanfaatkan akal, namun begitu akal itu terpimpin, terpandu oleh wahyu, sebab bukan semua perkara boleh difahami oleh akal. Okey, yang ketiganya ialah panca indera. Panca indera ini pun ada memberikan kita ilmu. Apa beza bulu kucing dengan bulu burung contohnya? Apa beza bau bunga ros dengan bau lavender? Apa tu kita kaji pula bagaimana kesan bau-bau ni kepada psikologi manusia. Begitu juga dengan bunyi. Apabila kita mengkaji, kita dengar kan getaran muzik tu, kita dapat tahu tali tu bunyi yang dihasilkan oleh satu tali, kita kata dia berbeza berdasarkan panjang ataupun pendek, berdasarkan tebal ataupun nipis tali tu. Itu pun ilmu juga. Ilmu yang dapat diketahui oleh panca indera manusia. Tetapi sekali lagi, apa sahaja yang diberikan ataupun yang dicerap oleh panca indera ini tidak akan menjadi ilmu kalau akal tidak berfikir. Begitu juga dengan makanan, contohnya deria rasa, deria semualah lima-lima deria ni pun boleh menjadi sumber kepada ilmu kita. Bagaimana cara nak potong telur masin contohnya, bagaimana cara hidang yang nampak menyelerakan, itu pun ada ilmu juga kan. Okay, jadi semua pun ada ilmu lah, semua perkara lah sebenarnya ada nilai ilmu kat situ. Dan semua perkara itu apabila ada nilai ilmu, maka dia ada nilai untuk kita semakin mengenali Allah. Itu yang kita nak tahu. Maksudnya tengok kucing, nampak kucing comel, jadi kita macam, apa kita nak relate-kan kucing dengan Allah? Maksudnya maha bijaksananya Allah, banyak maha kreatifnya Allah menjadikan kucing, maha indahnya Allah menjadikan pengalaman-pengalaman pemandangan-pemandangan yang cantik dengan bunga-bunga. Maha kita kata maha bijaksananya Allah dari segi macam mencetuskan bunyi-bunyi. Sekarang kita ada sound terapi maksudnya manusia ni boleh menjadi tenang, boleh menjadi relax, hilang dia punya marah, hilang dia punya anxiety dengan mendengar muzik-muzik dengan frekuensi tertentu. Jadi semua pun ilmu, semua pun dapat membawa kita kepada bertambah yakin tentang kekuasaan dan kasih sayang Allah. Jadi dalam sumber ilmu ni ada beberapa prinsip kita kena faham. Yang pertama, semua sumber ilmu yang dinyatakan tadi tu dia ada hierarki dia. Hierarki ni maksudnya ada martabat-martabat dia. Yang paling tinggi sekali ialah ilmu Quran dan juga sunnah tadi tu, khabar sadiq, diikuti dengan akal, diikuti dengan panca indera. Jadi kalau kita buat kajian yang bertentangan dengan apa yang Quran cakap, maka kajian kita tu bukan tepat lagi, belum tepat lagi. Sebagai contohnya dulu kita yakin bahawa Al-Quran bahawa bunyi ini statik. Bukan sekali lagi. Dulu kita yakin, kita belajar waktu kat sekolah bahawa bunyi ini mengelilingi matahari. Matahari ini statik. Tapi dalam Al-Quran kata matahari pun mengelilingi bumi.
Jadi lately ni dalam ilmu astronomi dalam 20 ataupun 10 tahun yang kebelakangan ni, dalam ilmu astronomi menemui bahawa betul bumi pun ada orbit dia, matahari pun orbit juga. Ada orbit dia sendiri. Sebagaimana yang dalam surah Yasin Allah nyatakan bumi dan juga matahari ni, bintang-bintang dekat langit ni semuanya bagaikan berenang, terapung. Maksudnya dia terapung berenang, maksudnya dia bergerak, ada orbit dia sendiri. Jadi itulah dia hierarki dia, apa sahaja dapatan dalam kajian sains, dalam kajian yang berteraskan panca indera dan juga akal tadi itu hanya akan dianggap benar kalau dia selari dengan apa yang Al-Quran cakap. Sebab Al-Quran Sunnah itulah sumber ilmu yang paling valid, paling sah kebenaran dia. Okey. Yang keduanya, antara wahyu, akal dan juga panca indera ni, sumber-sumber ilmu ni saling bergantungan, dia tak bergaduh. Dia tidak ada ekstrim orang yang berpegang kepada panca indera saja, tak ada. Al-Quran suruh kita guna akal, suruh kita guna panca indera kita untuk mencapai kebenaran. Dan apabila kita menggunakan panca indera kita, gunakan akal kita untuk mengkaji apa yang Al-Quran suruh, dia membawa kita bertambah yakin lagi dengan apa yang Al-Quran nyatakan. Jadi semua pun dalam keadaan saling memperkukuhkan. Dia saling bersepadu, saling bergantungan. Okay. Jadi daripada situ kita memahami bahawa ilmu dalam Islam juga bersifat mutlak dan relatif. Mutlak itu pada Quran itu, pada sunnah itu, maksudnya bersifat mutlak, bersifat kita nak kata apa bersifat mutlak lah, bersifat macam tak ada lagi perubahan-perubahan. Sebagai contohnya tentang ilmu tentang wujudnya Allah, itu memang ilmu yang bersifat mutlak. Sebagai contoh haramnya zina, itu perkara yang bersifat mutlak. Dalam masa yang sama, disebabkan Islam juga meraihkan akal, Islam juga meraihkan panca indera individu, maka ada ilmu yang bersifat relatif juga. Jadi orang yang berilmu ini sifat dia tidak taksub, sifat dia tidak menghukum orang. Maksudnya dia tahu apa perkara yang benar, dia boleh bersetuju pada perkara yang benar, dan pada perkara-perkara yang bersifat relatif yang boleh kita berijtihad, maka dia menghormati pandangan siapa saja. Jadi saya benar, awak juga tidak salah. Itu prinsip orang yang berilmu. Bukan apa sahaja orang yang lain dengan dia saja, dengan apa kajian dia, dia menghukum orang itu sebagai sesat, sebagai salah dan sebagainya. Ini kita kena fahamlah sumber-sumber dalam ilmu ni, sumber-sumber ilmu dalam Islam. Okey. Semua sumber ilmu yang lain boleh diterima jika tidak bertentangan dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi kalau macam adalah kajian-kajian barat yang kita lihat tidak ada masalah dari segi prinsip-prinsip Islam, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah, maka kita boleh terima. Islam ni sifatnya dia terbuka, kan? Okey, baik. Okey, seterusnya kita lihat kepada pembahagian ilmu. Pembahagian ilmu. Banyak kategori-kategori yang ulama buat untuk membahagikan ilmu. Tetapi kita kat sini kita bincang yang paling common, yang paling biasa, iaitu pembahagian antara ilmu fardu ain dan juga ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain ini ialah ilmu yang berteraskan kepada sumber wahyu, manakala ilmu fardu kifayah ialah ilmu yang bersifat jasadiah, yang untuk urusan keduniaan, agar kehidupan manusia dekat dunia tenang dan juga selesa. Dan ilmu fardu kifayah ini dikaji ataupun disingkap oleh akal dan juga panca indera macam tu. Namun begitu kita harus faham bahawa ilmu fardu ain dan fardu kifayah ini tidak statik. Dia tidaklah maksudnya beku. Dia bersifat fleksibel dan dinamik. Maksudnya apa? Kalau dulu kita faham ilmu fardu ain itu hanya melibatkan PAFA kan, waktu PT3 ataupun waktu SPM, itu sahaja ilmu fardu ain yang wajib dituntut oleh umat Islam, kita salah. Sebab apabila meningkatnya umur, maka akan meningkatnya peranan-peranan kita. Apabila kita meningkat umur juga akan bertambah juga tanggungjawab, dan semakin meningkat umur kita makin tahu diri kita punya potensi, kemampuan, minat. Maka dalam perjalanan peningkatan umur itu ada ilmu-ilmu baru yang diwajibkan untuk kita belajar, untuk kita faham, untuk kita menjalankan tanggungjawab kita dengan baik. Sama ada tanggungjawab sebagai ibu bapa, tanggungjawab sebagai ahli masyarakat, dalam konteks khalifah tadi tu. Jadi ilmu fardu ain dan juga ilmu fardu kifayah ni dia berkembang. Okey, sebagai contohnya ilmu fardu kifayah dulu mungkin orang nampak sekadar ilmu macam ni lah, sains tabi'i, sains fizik, tapi untuk dunia kita sekarang ni kan, mungkin ilmu fardu kifayah juga untuk umat Islam ialah ilmu dalam penghasilan vaksin yang halal dan selamat.
Sebab vaksin yang ada pada hari ini kan semua kita import daripada luar negara. Maksudnya ada isu-isu lah tentang vaksin. Jadi mungkin dah sekarang ni maksudnya kalau kita nak kata untuk tuntutan kehidupan hari ini, umat Islam perlu ada yang pergi mengkaji vaksin yang halal ni ataupun penawar COVID-19. Ataupun kita kata sekarang ni kan dunia terhubung dengan internet, dunia kita ni terdedah lah maksudnya. Mungkin ada di kalangan umat Islam yang diwajibkan untuk belajar tentang cyber security supaya maklumat-maklumat dalam internet itu tidak digodam oleh hackers dan sebagainya. Jadi ilmu tu berkembang, apa yang diperlukan untuk manusia belajar itu berkembang mengikut tuntutan kehidupan pada zamannya. Okay, jom kita tengok sedikit jadual ni. Kita pergi satu persatu. Okay, yang pertama sekali kita pergi kepada manusia ni, dia ada dua unsur yang utama. Kita dah belajar dalam bab yang lepas kan, iaitu unsur rohani dan juga unsur jasad, unsur badan. Unsur rohani manusia ni dia kekal, malah unsur rohani inilah yang sebenarnya hakikat manusia. Unsur jasad kita ni berubah. Muka kita tak sama dah macam muka waktu baby dulu, waktu baru bertatih jalan dulu dah tak sama. Dan jasad kita ni berubahlah, semakin kurang tenaga dia kan. Bila dah tua akan lemah kita kata. Jadi rohani ada keperluan dia, jasad pun ada keperluan dia. Jadi untuk memenuhi keperluan rohani dan jasad ini, untuk keperluan rohani kita memerlukan ilmu wahyu tadi tu. Ilmu yang dianggap ataupun diberikan nama juga sebagai God given knowledge. Ilmu yang diberi oleh Tuhan. Sebab hal ehwal rohani ini kita tak tahu melainkan Allah yang beritahu kita. Jadi kita memerlukan ilmu wahyu. Apa sumber dia? Al-Quran dan juga As-Sunnah. Okey, dari segi jasadiah, kehidupan zahir kita ni, kita memerlukan acquired knowledge ataupun ilmu yang dicari, iaitu kategori ilmu fardu kifayah. Maksudnya macam mana nak tentang kesihatan tadi kan, tentang penghasilan ubat untuk penawar untuk COVID-19 dan sebagainya. Itu termasuk dekat dalam ilmu yang mesti kita kaji. Kalau kita buka Al-Quran, mungkin ada prinsip-prinsip umum, dalam sunnah ada prinsip-prinsip umum untuk menjaga kesihatan contohnya. Tetapi untuk betul-betul terperinci apa penawarnya, kita perlukan kajian. Kalau kita kata makan madu ataupun kalau kita kata makan habatus sauda, kita ambil prinsip dia. Tetapi lebih elok lagi kalau kita kaji berapa dos dia, bila nak ambil, siapa yang sesuai ambil. Semua itu dalam kategori ilmu fardu kifayah atau ilmu yang perlu difikirkan oleh akal. Okey, perlu dibuatkan eksperimen, maksudnya macam tu. Jadi ilmu yang warna biru pekat ni ialah ilmu fardu ain, dan dia harus memandu ilmu fardu kifayah. Kalau ilmu fardu kifayah itu dikuasai oleh manusia tanpa ada ilmu fardu ain, dia akan menyebabkan seseorang itu pakar, mahir dalam bidang dia, tetapi jiwa dia kosong. Dia tidak dapat menghubungkan ilmu yang dia belajar tu dengan hal ehwal keyakinan kepada Allah, hal ehwal kebaikan dalam masyarakat, apa batasan-batasan etika dalam bidang yang dia kaji. Jadi ilmu fardu ain ini ialah umpama raja yang memimpin rakyat dia. Jadi kalau rakyat tak ada raja, macam mana keadaan rakyat tu? Mesti akan jadi hiruk pikuk ataupun liar. Jadi ilmu fardu ain ini sentiasa perlu dipandu oleh ilmu fardu kifayah. Jadi ilmu fardu kifayah perlu dipandu oleh ilmu fardu ain. Maksudnya ilmu fardu ain ini sebagai pemimpin kepada ilmu fardu kifayah. Dan ilmu fardu ain ini kita gunakan untuk memenuhi tanggungjawab kehambaan, untuk kita kenal Allah, untuk kita beradab kepada Allah, kepada diri, kepada alam. Manakala ilmu fardu kifayah ini untuk memenuhi tanggungjawab kekhalifahan, untuk kita bantu masyarakat hidup selesa, untuk bantu masyarakat mudah menjalani kehidupan. Jadi penting ke tak penting? Penting juga, tetapi jangan sampai terlepas ikatan dia daripada ilmu fardu ain. Okay, jadi ilmu fardu ain ini merupakan kewajipan individu. Semua individu wajib untuk menguasai, wajib untuk mempelajari. Jadi semua dalam konteks beragama, dalam konteks ad-din, semua Muslim harus memahami apa perkara yang Nabi cakap tu, iman, Islam dan ihsan. Merujuk kepada apa tu? Ilmu akidah, syariah dan juga tasawuf ataupun akhlak. Tetapi kewajipan individu ini berbeza-beza antara masyarakat. Peranan doktor lain dengan peranan lecturer lain dengan peranan engineer, lain dengan peranan usahawan contohnya. Jadi apabila seseorang individu itu ada peranan yang khusus dalam masyarakat,
maka ilmu dalam bidang yang dia ceburi itu menjadi wajib untuk diri dia kuasai. Begitu juga kalau seseorang individu itu dia nak masuk dalam pelaburan emas untuk dia cipta kekayaan ke apa kan, salah ke? Tak salah, tetapi dia harus ada ilmu tentang hukum jual beli, ilmu tentang perniagaan emas tu supaya dia tidak jatuh kepada riba. Jadi maksudnya ilmu ini dia berubah, tu yang saya nyatakan tadi, bahawa ilmu fardu ain ini dia berubah, dia bersifat dinamik, dia tidak bersifat statik. Dan sangat salah lah kalau orang nyatakan bahawa ilmu fardu ain dia dah settle sebab dia dah ambil SPM, PAFA SPM dulu. Tak boleh macam tu, itu pahaman yang salah. Tak sama juga dengan bab akidah, syariah, tasawuf. Mungkin kita dah belajar tentang rukun iman, kita dah belajar tentang rukun-rukun solat, contoh kan dari kecil lagi kita belajar. Tapi harus dalam peningkatan umur kita ni, peningkatan terhadap apa tahu? Penghayatan solat tu. Bagaimana nak dapatkan solat yang khusyuk, bagaimana hati tu nak bertambah bersih. Dan semua ini memerlukan ilmu yang wajib kita belajar sepanjang kehidupan kita. Ada pun ilmu fardu kifayah ini ialah kewajipan kemasyarakatan, ada kelompok tertentu dalam bidang-bidang tertentu. Itulah yang dalam kategori ilmu fardu kifayah. Namun apabila seseorang individu dalam masyarakat tu memilih bidang ataupun dia menceburi bidang sesuatu bidang, maka bidang itu menjadi kewajipan dia untuk dia belajar, untuk dia betul-betul faham dan kuasai. Jadi ilmu fardu ain ini menolong hamba ataupun membantu seseorang manusia mengenali Allah, menyedari hakikat diri, dan juga perkara-perkara hakikat dalam kehidupan lah. Jadi ilmu fardu ain ini harus membimbing ilmu fardu kifayah. Dan proses untuk kita menuntut ilmu ini harus berlangsung sepanjang hayat. Dia tidak terikat kepada kalau dah habis degree, kalau dah habis master, kalau dah habis PhD sekalipun dah settle dah dalam menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu ni untuk melengkapkan fungsi kita sebagai hamba dan juga khalifah Allah ni harus berlangsung sepanjang hayat. Okey, kita pergi kepada konsep budaya ilmu. Dalam budaya ilmu ini, kenapa kita nak bincang pasal budaya ilmu? Sebab ilmu ni ialah nilai yang paling tinggi sekali dalam sesebuah tamadun ataupun masyarakat. Banyak sekali kita lihat daripada sejarah tamadun-tamadun yang lepas, apa yang menyebabkan tamadun itu kekal, maju dan kita kata berada dalam kemuncak kegemilangan dia, semuanya disebabkan ilmu. Jadi apa maksudnya budaya ilmu? Budaya ilmu ialah setiap lapisan masyarakat melibatkan diri secara langsung ataupun tak langsung dalam kegiatan keilmuan bagi setiap kesempatan. Dia tidak semestinya kena masuk sekolah, kena masuk universiti. Dekat pasar pun boleh berlangsung budaya ilmu. Dekat apa lagi? Dekat padang pun boleh berlangsung budaya ilmu. Jadi semua sahaja serba-serbi kehidupan yang berlandaskan kepada ilmu dan melihat ilmu itu sebagai keutamaan yang tertinggi dalam sistem peribadi dan juga sistem nilai masyarakat, itulah yang akan menjana budaya ilmu ni. Okey. Kita tengok apa ciri budaya ilmu. Yang pertama sekali, ilmu sebagai keutamaan yang tertinggi. Contohnya kita belajar ilmu ni sebab kita tahu ilmu ni fadilah, ilmu ni satu kemuliaan di sisi Allah. Dengan adanya ilmu kita makin kenal Allah. Jadi kalau kita meletakkan ilmu tu untuk kerja, kenapa belajar ni, kenapa pergi sekolah untuk kerja bagus, maka kita merendahkan, kita tak melihat ilmu tu sebagai keutamaan yang tertinggi. Kita melihat kerja dan gaji tu keutamaan yang tertinggi. Okey. Jadi itu antara contoh lah ya. Yang keduanya ialah berkekalan usaha yang ilmiah. Dia tidak terhad kepada sistem pendidikan yang telah dirancang. Maksudnya lepas SPM belajar lagi. Dia tidak terhad kepada persekolahan lah, sebab kegiatan keilmuan dia bukan persekolahan. Kadang-kadang masuk sekolah pun belum tentu lagi kita dapat ilmu. Kan? Jadi maksudnya kita nak cakap dia harus kekal walaupun dah tamat sekolah, dah tamat universiti, tetap berterusanlah kita mencari ilmu tu. Kemudian budaya ilmu ni bersifatnya ialah mendalam dan meluas. Dia melibatkan semua bidang. Dia boleh membawa kita kepada pengenalan sesuatu perkara dengan lebih baik lagi. Budaya ilmu juga membawa kita kepada sifat hormat dan kritis. Apa sahaja kita baca pandangan orang, penulisan orang, kita boleh bersifat kritis. Kita boleh macam argue dan kita boleh berhujah dengan idea-idea orang lain secara beradab. Supaya apa? Ilmu tu semakin berkembang. Bagi contoh, kita ada guru, kita belajar dengan guru kita. Tak semestinya kita dalam budaya ilmu kita kena taklid apa yang guru kita cakap.
Kita masih hormatkan guru kita, kita berterima kasih dengan guru kita, tetapi kita ada keberanian untuk menyatakan pandangan kita sendiri dengan penuh beradab, dengan penuh hujah dia. Kita boleh berbincang, itu maksudnya hormat dan kritis, tidak taksub dan juga tidak menghukum macam tadi saya cakap. Dan seterusnya dalam budaya ilmu ni harus ada dokongan dari segi dari kepimpinan. Sebagai contoh kita tengok dulu kan tamadun Islam yang dulu khalifah-khalifah bina sekolah, khalifah-khalifah ataupun sultan-sultan panggil ulama-ulama untuk mengajar dekat istana, buatkan sekolah untuk rakyat. Jadi itulah yang akan membawa kepada satu environment atau persekitaran yang berteraskan kepada budaya ilmu. Kita tengok untuk pelajar macam mana kita nak menghayati budaya ilmu. Sebab kadang-kadang pelajar ni dia ada budaya peperiksaan, dia study bila dekat nak periksa saja kan. Tapi budaya peperiksaan dia tak sama dengan budaya ilmu. Cemerlang dalam peperiksaan tidak bermaksud orang itu ada ilmu. Jadi sebab itulah kita nak tengok. Jadi budaya ilmu dalam kalangan pelajar ni dia melibatkan pembacaan bahan yang berkualiti, berfikir secara mendalam, bukan sekadar berfikir untuk nak jawab exam. Dia menghubungkan makna yang dia dapat dalam kelas, dalam perkara yang dibaca dalam kehidupan dia. Dia menyoal soalan yang betul, dia menganalisa, dia boleh berbincang dan berdebat, dan dia boleh berbicara ataupun boleh menegur ataupun boleh menyatakan argumen dia, hujah dia kepada pandangan-pandangan yang dibaca secara hormat dan juga kritis. Kenapa penting untuk kita bincangkan pasal budaya ilmu ni? Sebab kita mengalami satu zaman yang ada krisis falsafah ilmu, iaitu orang hilang cinta kepada ilmu. Ilmu itu direndahkan untuk mendapat kerja, untuk mendapat jawatan yang tinggi. Sebab grade tertentu, kalau ada kelulusan tertentu, gajinya sekian. Jadi menyebabkan orang nampak ilmu tu sebagai satu yang stressful, satu keadaan yang macam tertekan. Dan juga ilmu ni penting untuk martabat ataupun kemuliaan hidup dari sudut fizikal saja, iaitu tentang kedudukan dalam pekerjaan, dapat gaji dan sebagainya. Jadi itu krisis yang pertama. Yang kedua, apabila kita limitkan ilmu itu hanya kepada scroll ijazah kita kan, sijil, dia menyebabkan kita hilang adab kepada guru dan juga ulama-ulama. Sehingga kita boleh berlaku tidak beradab lah kepada guru. Maksudnya guru itu ialah tugasnya menyampaikan. Guru ni ialah, kita tidak melihat guru tu sebagai sumber ilmu yang memberikan kefahaman kepada kita. Itu perkara yang kedua. Jadi kehilangan budaya ilmu yang sebenar, serangan penisbian ilmu. Serangan penisbian ilmu ni ialah serangan untuk kita melihat semua ilmu pun relatif. Semua ilmu pun tak ada yang betul-betul solid benar, tak ada yang solid salah. Jadi semua ilmu pun terbuka, bersifat macam relatif lah, bersifat tidak ada satu ilmu yang tuntas kebenaran dia. Jadi menyebabkan macam kita tak berfikirlah, dan menyebabkan seseorang manusia itu dia bersifat ilmu yang benar itu tak akan mungkin dicapai oleh manusia. Okay. Dan seterusnya kita kehilangan maksud dan juga nisbah ilmu. Ilmu sekadar alat kepada matlamat yang lebih rendah, iaitu tentang jawatan, tentang pekerjaan tadi. Kita kalau macam bersungguh-sungguh mendapat ilmu pun kita nampak ilmu itu sebagai power, nak dapat kuasa ekonomi, nak dapat kuasa ketenteraan, maka kena cari ilmu. Padahal sebenarnya ilmu itu ialah untuk kemuliaan. Ilmu itu ialah satu fadilah, satu virtue maksudnya. Jadi ada gambar-gambar kat sini. Ada satu college ataupun universiti tu dekat barat, pada hujung semester dia ataupun pada hujung peperiksaan, pelajar itu menyambut habisnya peperiksaan itu dengan macam ni keadaan dia. Maksudnya dengan keadaan yang macam ni lah. Jadi adakah ini maksudnya budaya ilmu yang kita nak, budaya orang yang berilmu ataupun budaya mahasiswa yang kita nak hasilkan? Jadi ini hedonism dalam dunia akademik, hedonism dalam dunia student, dalam dunia universiti. Yang patutnya universiti itu ialah tentang menara gading, tentang tempat untuk mendapatkan ilmu. Tetapi apabila ada krisis falsafah ilmu, universiti itu hanya memberikan pengesahan cop kepada kelulusan dalam periksa untuk dapat scroll, berbanding dengan membina manusia yang beradab, yang baik sasiah dia. Okay, kita pergi terus. Knowledge makes people humble and arrogant makes people ignorant. Ni untuk point to ponder lah. Okey. Jadi kita nak masuk subtopik yang keempat, iaitu tentang konsep sains sebagai ilmu. Allah Ta'ala sebagai sumber ilmu. Allah Ta'ala ni menyatakan bahawa tujuan kehidupan kita adalah untuk kenal Allah, untuk mentauhidkan Allah.
Tetapi macam mana nak kenal Allah? Allah tak nampak. Kita tak boleh nak kenal Allah macam kita kenal jiran kita, macam kita kenal guru kita, tak boleh. Sebab Allah Ta'ala kita tak nampak dengan mata zahir kita ni kan. Jadi Allah Ta'ala untuk memperkenalkan diri dia, Allah Ta'ala berikan kepada kita tanda-tanda ataupun bukti. Jadi Allah Ta'ala berikan apa ni? Ayat ni maksudnya merujuk kepada bukti-bukti. Jadi ada dua, iaitu ayat makru'ah, ayat yang dibaca. Apa ayat yang dibaca tu? Ayat yang dibaca ialah Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran ini banyak bukti-bukti kebesaran Allah, kisah-kisah umat yang terdahulu kan. Contohnya kisah Ashabul Kahfi yang tidur 300 lebih tahun. Semua itu kisah-kisah itu membawa manusia untuk berfikir sehingga manusia yakin kebesaran dan juga kasih sayang Allah tadi tu. Dan daripada Al-Quran ini yang bila kita baca, kita tadabbur, dia mendorong kita untuk tafakur, untuk muhasabah diri, untuk betul-betul merasai wujudnya Allah dalam kehidupan kita. Itu ialah ayat makru'ah. Ayat yang kedua ataupun tanda yang kedua Allah bagi ialah pada alam ini, pada bukit bukau, pada bumi yang terhampar, pada hujan yang turun. Dan jadi alam itu merupakan tanda-tanda ataupun ayat manzurah. Ayat manzurah ni ialah ayat yang dilihat. Jadi kita lihat alam ni pun dah banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Dan alam ini Allah Ta'ala bagi manusia untuk kaji. Bagi manusia untuk apa? Untuk kajilah. Sebab alam ni Allah Ta'ala tundukkan kepada manusia. Supaya manusia dengan mengkaji alam ni makin dikenal pencipta alam ni, iaitu Allah. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala turunkan wahyu yang pertama, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra' ni maksudnya bacalah, kajilah, tengoklah dengan nama Tuhan kamu yang menjadikan. Jadi kalau yang menjadikan itu ada, mesti ada yang dijadikan. Siapa yang dijadikan? Makhluk. Makhluk kat mana? Allah Ta'ala zahirkan makhluk dekat alam ni. Jadi bukan sahaja kita baca Al-Quran, tapi harus juga istilahnya kita baca, kita lihat alam ini. Supaya apa tahu? Kita dapat mengenali Allah yang Maha Menciptakan. Jadi dalam prinsip ini, Islam ni menyepadukan agama dan sains. Kajian sama ada ilmu Quran ke, ilmu sunnah ke, dengan kajian alam lah dalam bidang sains ni, semuanya akan membawa kita untuk makin meyakini wujud Allah. Makin kita meyakini kasih sayang Allah. Dan apabila kita faham bahawa alam ini ada tujuan dia diberikan kepada kita, Allah tundukkan alam, maka manusia harus memahami alam ni bukan milik manusia. Alam ni ada pemilik dia, iaitu Allah. Maka walaupun manusia nak buat lebuh raya, manusia nak buat pembangunan dekat alam ini, harus dilakukan dengan adab dan juga hormat kepada alam ini. Tidaklah sampai merosakkan alam. Okey, ada beberapa, banyaklah, bukan beberapa. Ini saya masukkan beberapa ayat Quran yang menunjukkan kekuasaan Allah. Yang maksudnya kalau kita baca tu akan membawa kita kepada makin kukuh keyakinan kepada Allah. Sebagai contohnya ayat ni, bertasbihlah kepadanya langit yang 7 serta bumi yang ada di antaranya dan ada di antara keduanya. Allah guna istilah langit yang 7 kan. Ada 7 lapisan langit. Macam tu juga ada 7 lapisan atmosfera ni kan. Okey, kita tengok sikit apa perbezaan sains Islam dan juga Barat. Saintisme ataupun sains Barat ini menafikan peranan Tuhan sebab dia awal-awal lagi dah keluarkan kerohanian, ketuhanan, keagamaan daripada prinsip ilmu dia. Yang kedua, mengagungkan kajian empirikal, memisahkan antara sains moden dan etika sebab dia memahami bahawa alam ini ialah harus dimanipulasi oleh manusia. Manusia ni dominan, jadi suka hati manusia nak buat apa. Jadi tidak ada prinsip-prinsip etika. Dan dia menyahkan elemen metafizik, elemen rohani daripada alam dalam kajian mereka. Sebaliknya kalau Islam, alam ini, kajian-kajian sains, dia membantu kita makin kenal Allah. Dan dia menegakkan kebenaran, dia membantu kita untuk tafakur. Dan apabila dalam kajian-kajian kita ni memang bebas untuk kita mengkaji, tetapi ada had dia, ada nilai etika yang mesti kita ikuti. Sebab kita ni khalifah Allah. Kita ni bukan pemilik alam ini, kita ni hanya wakil saja untuk kita tadbir alam ini, makmurkan alam ini. Dan ada kombinasi antara prinsip fizik dan juga metafizik. Sebagai contohnya tentang baju besi yang menunjukkan bahawa dalam Quran pun ada teknologi. Okey, kita teruskan. Apa kesan sains Barat dalam kehidupan kita? Sains Barat ni akan menyebabkan kita keliru. Akan menyebabkan kita keliru apakah hakikat dan matlamat ilmu. Okey, boleh merosakkan akidah.
menolak pembuktian daripada Quran dan juga wahyu. Ilmu dianggap sebagai bebas nilai. Maksudnya ilmu ni bersifat neutral. Padahal ilmu ini dia bersifat syarat nilai. Kalau orang yang mengkajinya itu ada pemikiran ataupun nilai barat, maka ilmu yang ditulis, ilmu yang dimasukkan dalam buku teks pun termasuk sekali nilai-nilai yang ada pada orang yang mengkaji dan menulis tu. Menggunakan sains sebagai satu-satunya ilmu yang dianggap sah dan menganggap subjek agama sebagai ilmu sampingan sahaja. Dan kesan saintism ni kepada pendidikan, dia ada kesan dia kepada kita ni. Pertamanya ialah disiplin sains tabi'i ataupun bidang sains ni lebih diutamakan dalam pendidikan kita. Sebab kita nampak sains itulah sebagai pencetus kemajuan untuk memakmurkan negara, untuk mencapai negara maju. Lepas tu yang keduanya ialah kayu ukur kemajuan dan pembangunan berasaskan acuan materialistik. Maksudnya nak tengok negara maju tu, tengok berapa pendapatan dia, KDNK dia, setahun. Okey, seterusnya ialah sumber rujukan pengajaran lebih tertumpu kepada barat. Kita nampak barat yang menguasai ilmu, kita kurang nak mengkaji ilmu-ilmu yang ditinggalkan oleh ulama-ulama kita. Hatta ulama yang ada dekat Nusantara ni pun kita tak kenal dan juga kita tidak menghargai penulisan-penulisan mereka. Yang seterusnya kurang menekankan nilai akhlak. Sebab yang ditekankan itu ialah nilai markah, nilai lulus periksa itu. Dan orientasi pendidikan menerapkan dualisme. Agama dan juga ilmu-ilmu lain itu tidak bersepadu sifat dia. Agama itu hanya khusus kepada dalam bidang agama ataupun khusus agama. Tapi bidang-bidang lain itu tidak disepadukan dengan nilai agama. Dan seterusnya ukuran prestasi universiti adalah berdasarkan kepada ranking ataupun kuantitatif. Okey, apa kesan dia? Antaranya inilah dia, bila tidak ada etika, tidak ada akhlak dalam mengkaji ini, maka manusia suka hati dia nak buat apa? Antara contohnya ialah pengklonan manusia ataupun kita kata hybrid kan, benih manusia dengan babi contohnya kan. Sampai macam tu sekali lah ada kajian barat ni buat sesuka hati. Dan kita lihatlah alam makin rosak, alam tercemar. Ini semua disebabkan tangan-tangan manusia. Allah Ta'ala bagi kita alam yang indah, tapi disebabkan manusia ni tidak mengikut panduan yang daripada wahyu, maka dia menyebabkan keadaan alam kita ni semakin tercemar lah ya. Rosak alam kita ni. Okay. Jadi kesimpulannya, yang pertama sekali dalam bab ini kita nak memahami bahawa ilmu yang sebenar ini akan membawa manusia mengenali hakikat kewujudan dekat dunia ni. Mengenali diri, mengenali siapa Tuhan, mengenali apa tujuan diciptakan. Yang keduanya, sumber ilmu dalam Islam adalah bersifat bersepadu. Walaupun dia berhierarki, ada martabat-martabat dia, namun dia bersepadu. Iaitu antara apa? Wahyu, akal dan juga panca indera. Yang ketiganya ialah kesepaduan ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah membantu manusia melaksanakan tugas sebagai hamba dan khalifah Allah. Seterusnya, tadabbur Al-Quran dan juga tafakur alam ini membawa kita makin mengenali Allah dan membawa kita kepada semakin menghaluskan jiwa kita, membersihkan jiwa kita. Yang terakhir sekali, sains Islam iaitu sains yang berteraskan kepada prinsip-prinsip Islam yang terkandung dalam wahyu akan membawa kesejahteraan. Ini ada bukti di dalam tamadun-tamadun kita yang lepas, tamadun Islam yang lepas, manakala sains barat ini akan menyebabkan kemudaratan kepada manusia dan juga alam. Jadi apa peran tindakannya sebagai pelajar setelah mempelajari bab ini? Yang pertama sekali, menghayati tujuan ilmu adalah untuk mengenali Allah dan berkhidmat kepada masyarakat. Jadi letakkan tujuan ilmu itu, mengenali Allah itu tinggi daripada tujuan-tujuan yang lain. Salah ke belajar ni sebab nak dapat kerja? Tak salah, tetapi letakkan niat yang lebih tinggi itu ialah untuk mengenali Allah, dan kalau pun nak bekerja dalam bidang ini ialah untuk khidmat kepada masyarakat, bukan semata-mata untuk dapat gaji dan sebagainya. Okay. Yang keduanya, merujuk Al-Quran dan Sunnah dalam bidang ilmu yang dipelajari untuk menyaring nilai barat yang terkandung dalam buku teks. Jadi dalam buku teks barat ni ada nilai-nilai barat dimasukkan. Jadi apabila kita ada pegangan dalam bab ilmu agama, ada pegangan ilmu fardu kifayah, maka kita boleh menyaring nilai-nilai barat ni, kita boleh tolak dan kita ambil ilmu ini, kita manfaatkan ilmu yang dikaji oleh mereka dan kita letakkan dalam konteks kita sebagai seorang Muslim. Yang ketiganya, mementingkan adab dalam proses menuntut ilmu, sebab ilmu itu bersifat rohaniah. Ilmu ini tidak sekadar peperiksaan, markah peperiksaan. Jadi maksudnya terjaga adab kita kepada Allah dari segi solat,
dari segi hubungan kita dengan Allah, niat yang benar kepada Allah dalam proses kita menuntut ilmu, jaga adab dengan guru, jaga adab dengan buku, jangan dilangkah-langkah, selepas periksa jangan anggap buku tu dah tak berguna lagi, letak dekat mana saja kan. Jadi harus ada adab sebab ilmu ini sangat terikat dengan adab. Dan harus juga ada adab dengan diri. Kerana ilmu adalah cahaya anugerah daripada Allah. Dan seterusnya mengamalkan tadabbur Al-Quran dan tafakur kepada alam untuk beroleh makna. Untuk kita mendapat satu hakikat kan, untuk memahami hakikat. Dan yang terakhir sekali ialah menghayati budaya ilmu dalam kehidupan. Jadi sampai sini sahaja untuk bab kali ini yang menekankan tentang konsep ilmu dan juga budaya ilmu. Akan datang kita akan membincangkan tentang konsep pendidikan dalam Islam, insya-Allah. Jadi apa yang dinyatakan di sini ialah aku lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Kalau hanya berilmu, iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Itu kata-kata hikmah untuk kita sama-sama fikirkan. Sampai sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.